Assalamualaikum, salam sejahtera Cikgu Nan kembali lagi. Pada kali ini, kita masih membincangkan fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Dalam bahagian yang kedua ini, kita akan melihat apakah yang dimaksudkan dengan persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik ialah suatu ayat matematik yang mempunyai tanda sama dan pemboleh ubah dalam keadaan berkuasa dua. Ia adalah merupakan ayat matematik yang lengkap. Bentuk umum bagi persamaan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Perhatikan dalam ayat matematik itu, perkali bagi X kuasa 2 iaitu A mestilah mempunyai nilai yang bukan sifar kerana apabila A bernilai sifar, X kuasa 2 tidak bermakna lagi. Jadi syarat untuk menjadikan dia persamaan kuadratik adalah A bernilai bukan sifar. Punca persamaan kuadratik ialah nilai yang memberikan persamaan berada dalam keadaan benar. Maksudnya, apabila kita gantikan suatu nilai, menggantikan pemboleh ubah X di sebelah kiri, didapati nilainya sama dengan kosong, maka nilai tersebut adalah punca bagi persamaan kuadratik itu. Kaedah yang digunakan dalam menentukan nilai punca-punca persamaan kuadratik ialah kaedah cuba-cuba dan pemfaktoran. Dalam kaedah pemfaktoran, ungkapan kuadratik ditukar dalam bentuk pendaraban dua ungkapan linear bagi membolehkan nilai pemboleh ubah dikenal pasti. Dalam video ini, cikgu hanya menunjukkan contoh-contoh mudah bagi membolehkan pelajar faham bagaimana cara untuk menyelesaikan persamaan kuadratik. Kaedah yang digunakan adalah menggunakan kaedah pemfaktoran. Untuk mahir, pelajar perlu melakukan latih tubing. Cara yang berkesan untuk menggunakan video ini adalah dengan cara pelajar melihat terlebih dahulu bagaimana cikgu menyelesaikan soalan-soalan yang diberikan. Kemudian, salin soalan dan cuba jawab sendiri soalan berkenaan. Bandingkan jawapan pelajar dengan jawapan yang cikgu sediakan. Sekiranya jawapan yang diperolehi oleh pelajar salah, mainkan semula video dan ulang balik menjawab soalan berkenaan. Dalam video ini, cikgu sediakan 3 soalan, selesaikan setiap persamaan yang diberikan dalam soalan tersebut. Dalam menyelesaikan persamaan kuadratik, kita perlu tukar ke dalam bentuk pendaraban dua ungkapan linear, iaitu Px tambah Q darabkan dengan Rx tambah T. Apa yang cikgu nak pelajar perhatikan, apa yang berlaku apabila kita kembangkan ungkapan ini supaya kita boleh membuat perbandingan. Apabila kita lakukan darab silang, di sini kita akan dapat Prx kuasa 2 tambahkan dengan Pdx tambahkan dengan Qrx tambahkan dengan Qt. Apa yang cikgu nak para pelajar perhatikan adalah bagaimana untuk kita dapatkan ungkapan ini. Ungkapan ini adalah hasil darab daripada sebutan ini dengan sebutan ini. Perhatikan sebutan ini. Ini adalah pemalar dan ini adalah pemalar dalam bentuk am. Bagaimana untuk menghasilkan pemalar ini? Ia adalah hasil darab daripada pemalar ini dan ini. Kemudian perhatikan hasil darab silang antara sebutan pertama dengan
sebutan yang kedua. Dan sebutan kedua ini dengan sebutan yang pertama ini, sebenarnya kita akan dapat hasil tambah bagi ungkapan X. Oleh yang demikian, nanti apabila kita melakukan cuba-cuba untuk pemfaktoran, kita memberikan tumpuan kepada apakah dia ungkapan yang bila kita lakukan pendaraban akan menghasilkan sebutan yang pertama, dan nombor yang apabila kita darabkan akan menghasilkan sebutan yang ketiga di sini. Sebenarnya apa yang kita lakukan adalah suatu operasi yang sungsang terbalik. Sebenarnya daripada sini kita akan cuba dapatkan kesamaan kuadratik dalam bentuk pendaraban dua ungkapan linear. Cikgu harap apabila kita menjawab soalan nanti, para pelajar akan dapat melihat dengan lebih jelas dan lebih faham bagaimana untuk kita selesaikan kesamaan kuadratik menggunakan kaedah cuba-cuba ataupun pemfaktoran ini. Perhatikan soalan yang pertama. Kita ada 4x kuasa 2 tolak 1 sama dengan 0. Sebenarnya ini adalah dalam bentuk 4x kuasa 2 tambah 0x tolak 1 sama dengan 0. Maksudnya hasil darab bagi ungkapan yang pertama mesti menghasilkan 4x kuasa 2. Hasil darab nombor daripada ungkapan linear itu mesti menghasilkan negatif 1. Kemudian hasil tambah bagi hasil darab silangnya adalah 0. So, apa yang perlu kita fikirkan adalah kombinasi dua ungkapan yang apabila kita darabkan akan menghasilkan 4x kuasa 2. Mungkin 2x kita darabkan dengan 2x. Ini akan menghasilkan 4x kuasa 2. Nombor yang apabila kita darabkan menghasilkan negatif 1 adalah 1 darabkan dengan 1 dengan salah satu daripada nombornya bernilai negatif. Ini kita akan dapat negatif 1. Apa yang perlu kita lakukan adalah menyemak sama ada hasil darab silangnya menghasilkan 0x ataupun 0. Hasil darab silang antara 2x dengan negatif 1 kita akan dapat negatif 2x. Hasil darab silang 2x dengan 1 akan menghasilkan positif 2x. Dan apabila kita lakukan hasil tambah, dia bernilai 0. Maknanya, apabila dua ungkapan linear ini didarabkan, dia akan menghasilkan ungkapan kuadratik ini. Jadi kita boleh tulis kesamaan kuadratik itu dalam bentuk 2x tolak 1 darab 2x tambah 1 sama dengan 0. Dua ungkapan ataupun dua nombor bila didarabkan dapat 0, salah satu mestilah bernilai 0. Jadi kita boleh katakan 2x tolak 1 mesti sama dengan 0 atau 2x tambah 1 yang bernilai 0. Langkah yang berikutnya selesaikan. Kalau di sini kita akan dapat 2x sama dengan 1, x sama dengan 1/2. Ini 2x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 1/2. Jadi, oleh sebab itu punca bagi kesamaan kuadratik adalah x sama dengan negatif 1/2 dan 1/2. Itu adalah jawapan untuk soalan yang pertama. Sekarang kita perhatikan soalan yang kedua. Kita diberikan kesamaan m tambah 3m tolak 4 sama dengan 0. Ingat, bukan pada sebutan pertama dan ketiga. Kita dapatkan hasil darab dua ungkapan untuk menghasilkan n kuasa 2. So, dia adalah hasil darab antara n dengan n. Untuk mendapatkan negatif 4, ya, mungkin kalau 4, mungkin 4 dengan 1. Dan kita nakkan negatif, kita letak salah satu bernilai negatif. Kemudian kita semak ataupun test sama ada ungkapan linear ini akan menghasilkan
ungkapan kuadratik seperti dalam soalan. M darab M, kita dapat M kuasa 2. Negatif 4 darab 1, kita dapat negatif 4. Bila kita lakukan darab silang, sini kita akan dapat negatif 4M. Sementara di sini kita akan dapat M positif. Dan kita perlu menyemak hasil tambah bagi hasil darab silang itu. Perhatikan, di sini kita dapat negatif 3M. Sedangkan di sini kita nak yang positif. Apa yang perlu kita lakukan adalah kita ubah tanda. Jadikan di sini positif dan di sini negatif. Nanti kita akan dapat hasil darab silang yang positif, iaitu positif 3M. Dan akibatnya, bila nak dapatkan positif 4M, sini mesti positif, sini mesti negatif. Perhatikan, hasil darab di sini masih tidak berubah. Hasilnya masih sama, M kuasa 2 dan negatif 4. Maknanya hasil darab bagi ungkapan linear ini akan menghasilkan ungkapan kuadratik seperti dalam soalan. M tambah 4 darabkan dengan M tolak 1 sama dengan 0. Hasil darab ungkapan linear ini akan sama dengan ungkapan kuadratik dalam soalan. Jadi, dua ungkapan hasilnya 0 bila didarabkan, maknanya M tambah 4 sama dengan 0, ataupun M tolak 1 yang sama dengan 0. Bila kita selesaikan, kita boleh dapat di sini adalah negatif 4, sementara di sini kita dapat nilainya 1. Jadi punca untuk kesamaan kuadratik itu adalah M sama dengan negatif 4 ataupun M sama dengan 1. Okay, sekarang kita tengok soalan yang ketiga. Dalam soalan yang ketiga, kita diberikan dua ungkapan linear dalam bentuk faktoran. K tolak 4, K tolak 1 sama dengan 18. Perhatikan, ini bukanlah bentuk am bagi kesamaan kuadratik. Kita perlu tukarkan dia kepada bentuk am terlebih dahulu. Kita kembangkan, kita akan dapat K kuasa 2 tolak K tolak 4K tambah 4 sama dengan 18. Menggunakan lagi K kuasa 2 negatif K tolak 4K negatif 5K tambah dengan 4, 18 ke kiri dia akan jadi tolak ataupun negatif. Kita akan dapat negatif 14. Sebelah kanan akan jadi kosong. Jadi ini adalah persamaan kuadratik dalam bentuk am. Kemudian kita cuba faktorkan. Jadi kita fikirkan untuk dapatkan K kuasa 2, dia adalah K darab K. Untuk dapatkan 14, mungkin kombinasi yang kita boleh gunakan 7 dengan 2. Kombinasi ini sekiranya tidak menghasilkan hasil di bahagian tengah, kita boleh cuba kombinasi nombor lain. Yang penting hasil darabnya mesti memberikan nilai hujung bagi ungkapan kuadratik itu. So, dalam kes ini kita nakkan negatif, kita letaklah negatif di sebelah atas. Kemudian kita uji K darab K dapat K kuasa 2, negatif 7 darab 2 dapat negatif 14. Nampaknya dah betul untuk sebelah kiri dan di sebelah kanan. Cuma kita perlu semak di bahagian tengah. Kita tambah sebagai hasil darab silang. Di sini kita dapat negatif 3K. Di sini kita akan dapat positif 2K. Apabila kita tambahkan, kita akan dapat negatif 5K. Perhatikan, yang ini dah dipatuhi. Hasil tengah pun nampaknya dah dipatuhi. Maknanya hasil darab dua ungkapan linear ini akan menghasilkan persamaan kuadratik yang sama seperti di atas. Jadi kita boleh tulis K kuasa 2 tolak 5K tolak 14 sama dengan 0 dalam bentuk penerapan dua ungkapan linear. Ini positif. Jadi K tolak 7 darab dengan K tambah 2 sama dengan 0. Jadi K tolak 7 sama dengan 0 atau K tambah 2 yang sama dengan 0. Jadi
terdapat K sama dengan 7, maka di sini K sama dengan negatif 2. Oleh sebab itu, punca bagi persamaan negatif itu K sama dengan negatif 2 ataupun K sama dengan 7. Sekian saja anak-anak. Cikgu harap membantu anak-anak para pelajar untuk memahami pelajaran ini. Hingga bertemu lagi di video yang akan datang. Jangan takut, jalan terus.